Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 13 Julai 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara paparan menarik berita tengah hari ini, hujan lebat berterusan akibatkan puluhan kawasan rendah dimuar banjir. Persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat kedua penggal ketiga bermula secara rasmi hari ini. Persidangan berlangsung selama 25 hari sehingga 27 Ogos depan. Antara tumpuan hari ini adalah mengenai usul Perdana Menteri mengenai cadangan Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengosongkan jawatannya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Syamira Sufri di lobi Parlimen. Baiklah, sebelum usul cadangan penggantian Speaker Dewan yang baru, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof terdahulu telah mempengerusikan persidangan Dewan Rakyat bagi sesi pagi. Beliau memaklumkan pihak Parlimen telah menyediakan 11 SOP fasa pemulihan COVID-19 bagi mencegah penularan jangkitan. Antaranya hanya 174 ahli yang berhormat dibenarkan duduk di ruang utama Dewan Rakyat dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter. Kedua, sebahagian ahli-ahli penyokong kerajaan, backbenchers kerajaan, ditempatkan di galeri awam di depan saya. Ketiga, sebahagian ahli-ahli pembangkang ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kiri saya, di sebelah belakang. Keempat, pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan urusan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kanan saya di sini dengan kehadiran yang terhad. Kelima, ahli-ahli yang duduk di galeri awam boleh menggunakan mikrofon yang disediakan di situ atau turun ke tempat yang dikhaskan di kerusi belakang Dewan Rakyat untuk pertanyaan atau perbahasan. Langkah berkenaan juga penting susulan 87 ahli Dewan sudah melebihi umur 60 tahun yang dikategorikan sebagai kumpulan berisiko. Jelas Tan Sri Muhammad Arif, pelaksanaan SOP itu sudah pasti berlaku ketidakselesaan, namun ia adalah untuk kebaikan semua pihak dan berharap ahli Dewan mematuhinya. Wakil Pakdisan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diumumkan sebagai Ketua Pembangkang mahu penyediaan mikrofon setiap ahli Parlimen yang tidak berada di ruang utama Dewan bagi memudahkan mereka berbahas dan bertanyakan soalan. Dalam perkara itu diambil maklum Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik, kita balik kepada sesi soal jawab lisan. Rakyat memerlukan bantuan segera. Itu penegasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung peruntukan bantuan pemulihan ekonomi susulan krisis COVID-19 yang tidak melalui sesi Parlimen. Katanya lagi, sekiranya pelaksanaan menunggu sehingga persidangan Parlimen, ia mungkin memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara. Tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi Parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Ketua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi Parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu mengetahui mengapa perbahasan pemulihan ekonomi tidak dilaksanakan di Parlimen. Tambah Tan Sri Muhyiddin lagi, kerajaan perlu bertindak pantas dalam aspek ekonomi apabila melihat kejatuhan ekonomi global yang drastik ketika penularan wabak pandemik. Dalam pada itu, kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan pelan pemulihan ekonomi jangka panjang dan akan dibentangkan pada Oktober ini. Antara lain, ia akan memberi tumpuan kepada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka urus tadbir serta pelaksanaan pendigitalan dan regulasi perindustrian keempat.
Di samping pelbagai langkah yang akan diperkenalkan dalam bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan juga sedang merangka pelbagai dasar dan strategi khusus untuk menstruktur dan mengukuhkan semula ekonomi dan menangani ketidakseimbangan pembangunan sosioekonomi di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021. Tambah beliau lagi, Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang bagi tahun 2020. Walau bagaimanapun, pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun lalu. Baik, syarikat yang membangunkan aplikasi MySejahtera, KPI Soft adalah milik anak tempatan, bukan milik syarikat di luar negara meskipun ia didaftarkan di Amerika Syarikat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, ekosistem yang terdapat di Malaysia tidak membolehkan kepakaran tempatan dibangunkan di negara ini. Ini sekaligus menyangkal dakwaan ahli Parlimen Simpang Renggam yang menyatakan Perikatan Nasional mempelekehkan kepakaran teknologi tempatan. Kita kena buka minda sikit. Kalau syarikat itu tertubuh di Amerika Syarikat, bukan bermakna dia milik Amerika Syarikat. KPI Soft Malaysia adalah milik rakyat Malaysia. Beratus beribu syarikat-syarikat yang berdaftar di luar negara adalah hak milik Malaysia. Itulah saya rasa kita itu kena semua buka. tahu. Persoalannya mengapa tidak diambil syarikat? Beliau menjawab soalan Simpang Renggam Dr. Mazlim Malik. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata kerajaan kini sudah membangunkan satu induk digital atau master digital platform bagi memastikan keselamatan cyber boleh merangkumi di dalam ruang itu sendiri. Pada ketika ini, Malaysia masih dalam peringkat pembangunan dan ia akan dilancarkan dalam tempoh 5 tahun lagi. Baik, untuk maklumat anda, persidangan Dewan mula kecoh sebaik sahaja usul untuk Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengosongkan jawatan yang dipertua dibentangkan oleh Perdana Menteri. Antara yang mengambil sesi perbahasan adalah Ketua Pembangkang, Wakil Langkawi dan Arau. Usul berkenaan terpaksa melalui undi belah bagi dan kini masih lagi dalam proses menunggu keputusan. Baik, dah setakat ini sahaja laporan dari Parlimen. Saya kembalikan kepada rakan penyampai saya di Angkasa Puri. Silakan. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTF dan TV1. Hujan lebat berterusan sejak 4 pagi tadi mengakibatkan 22 kawasan rendah di Muar Johor dilanda banjir kilat. Turut terjejas jalan hospital yang menyebabkan Hospital Muar dinaiki air sehingga paras buku lali. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, keadaan diburukkan lagi dengan fenomena air pasang. Sebuah pusat pemindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Maharani dibuka, manakala beberapa PPS lain bersiap sedia. Operasi keselamatan ditingkatkan berikutan hujan lebat masih berterusan. Menceroboh dan menangkap ikan secara haram di kedudukan 23.4 batu nautika barat laut Pulau Kuraman. 5 nelayan Vietnam ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan sejurus menerima aduan daripada komuniti nelayan tempatan. Pengarah Zon Maritim Labuan, Komander Nur Bakari Abu Bakar berkata, APMM telah mengesan 2 buah bot yang sedang melakukan aktiviti menangkap ikan secara bergandingan. Menurutnya, bot tersebut didaftarkan di bawah syarikat One United sebagai kapal kargo. Sebuah bot berjaya melarikan diri ketika pemeriksaan dibuat terhadap salah sebuah bot. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 5 orang kru termasuk tekong merupakan warga Vietnam berumur lingkungan 22 hingga 35 tahun dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah.
Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan telah menjalani ujian swab COVID-19. Projek Serampang Dua Mata Pembiakan Terumbu Karang Tiruan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mampu menyelamatkan ekosistem dan hidupan dasar laut. Dalam masa sama, ia membantu orang kena pengawasan OKP masuk pasaran pekerjaan selepas tamat rawatan dan pemulihan. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, terumbu karang memainkan peranan penting untuk membekalkan 50% oksigen untuk hidupan laut. So projek Pritis ni memang bagus dan saya telah mengarahkan Jabatan Narkotik bersama-sama dengan jabatan-jabatan lain untuk dalam tempoh sebulan ni aggressively kita akan all out dalam tempoh sebulan ni. Tengok hasil dia macam mana. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber Jabatan Perikanan Muhammad Sufian Sulaiman berkata, pemantauan akan diteruskan di kawasan terlibat untuk memastikan projek berkenaan membuahkan hasil. Kawasan Taman Laut, kita gazetkan no take zone sejauh 2 batu nautika. Okey. So di kawasan 2 batu nautika tidak ada apa-apa aktiviti menangkap ikan itu yang berkaitan, cuma berkaitan dengan pelancongan sajalah. Jadi bagi tukun-tukun tiruan kita ada spot-spot tertentulah dengan kajian-kajian yang dibuat oleh kita punya penyelidik di mana kawasan ini sesuai. Dan tidak semua tempat yang boleh tahu tukun kan, bergantung pada arus, kawasan dan sebagainya. Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNIMLC mencadangkan agar pencen pesara kerajaan di era 80-an dan 90-an yang berada di bawah paras kemiskinan dikaji semula. Ia termasuk beberapa badan kerajaan diswastakan pada era berkenaan termasuk Telekom Malaysia, Tenaga Nasional, Kereta Api Tanah Melayu serta Pos Malaysia. Dalam satu kenyataan, Presidennya Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal berkata, rata-rata pekerja yang bersara dalam tempoh itu setelah beberapa badan kerajaan diswastakan menerima pencen bulanan yang rendah antara RM180 dan RM500. Mereka diklasifikasikan sebagai bekas pekerja kerajaan yang menerima pencen di bawah paras kemiskinan. Dalam masa sama, beliau menyambut baik langkah kerajaan menyemak semula pendapatan garis kemiskinan PJK nasional pada kadar RM2,208 sebulan bagi satu isi rumah pada 2019 berbanding RM980 sebulan pada 2016. Jelasnya golongan pesara terbabit juga telah menyumbang perkhidmatan terbaik kepada negara serta menyokong dasar penswastaan kerajaan ketika itu. UNIMLC mewakili Kesatuan Syarikat berkaitan kerajaan. Bilangan kes demam denggi di Kelantan meningkat kepada 2,226 kes pada minggu ke-28 tahun ini berbanding 2,031 kes untuk tempoh sama tahun lalu. Kes itu dijangka semakin bertambah selepas perayaan Aidiladha hujung bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Hussein berkata, antara faktor pertambahan kes ialah cuaca, kebersihan dan pengurusan sampah. Peningkatan kes susulan musim perayaan diramal kerana ramai penduduk luar Kelantan dijangka pulang ke kampung. Peningkatan cyclical dia serupa setiap tahun. Apabila musim bulan 3 tu dia kurang, kemudian bila mari hujan dia tinggi, kemudian mari macam gitu, cyclical. Kemudian masa raya pulang anak perantau mari dia meningkat, dalam raya haji ni kita expect akan meningkat juga lah. Cuma masa PKP baru ni kita menurun kes berbanding dengan tahun lepas. Kerana pergerakan. Beliau ditemui selepas hadir mesyuarat khas denggi Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru, Kelantan. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini berikutan keyakinan terhadap pemulihan pandemik COVID-19 selepas Gilead Sciences melaporkan beberapa perkembangan positif mengenai data percubaan klinikal. Pada pukul 12.04 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 9.92 mata kepada 1,601.76 mata.
Antara saham aktif PDZ naik 4 sen kepada 24.5 sen, PHB meningkat setengah sen kepada 2 sen dan Vivocom kekal pada 4 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya Top Glove naik RM1.98 kepada RM23.90, Supermax meningkat RM1.96 kepada RM15.58, manakala Harta naik 50 sen kepada RM17.56. Ringgit dibuka tinggi hari ini susulan jangkaan bahawa mesyuarat OPEC dapat menggerakkan usaha mengurangkan lagi pengeluaran minyak secara besar-besaran. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.258 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.0666 dan berada pada 3.9850 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.3881 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.8222 berbanding euro. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berhasrat untuk menarik lebih banyak pelaburan asing dalam bidang teknologi tinggi. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azman Mahmud menjelaskan langkah itu seiring dengan keadaan ekonomi semasa sekaligus melahirkan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi. MIDA sememangnya ingin menumpukan kepada sektor-sektor yang berasaskan teknologi tinggi dan kita telah identify sektor-sektor baru yang saya nak sebutkan di sini seperti automation dan juga robotics, aerospace dan aeronautical, biofarma, medical devices, information technology, new material ataupun bahan-bahan baru dan juga new energy vehicles and equipment. Pandemik COVID-19 juga telah meningkatkan permintaan pelaburan dalam sektor peralatan perlindungan peribadi, perubatan dan makanan. Sehingga April lalu, MIDA sedang meneliti untuk meluluskan pelaburan bernilai RM37 bilion. Kemaskini nilai pendapatan garis kemiskinan PGK yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan baru-baru ini telah dilakukan menggunakan metodologi baharu bersifat multidimensi. Beberapa indikator seperti status pendidikan, kesihatan dan kesejahteraan hidup mengikut kawasan bandar dan luar bandar juga diambil kira bagi mendapatkan data bersifat realistik mencerminkan komposisi sebenar populasi negara. Menurut penganalisis ekonomi Dr. Madeline Burma, metodologi tersebut telah pun diguna pakai untuk mengukur median pendapatan isi rumah Malaysia menerusi rancangan Malaysia ke-9 RMK9. Kira benda-benda lain. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-9, kerajaan Malaysia sedar bahawa kita perlu mengambil pendekatan yang baru, so diperkenalkan yang bersifat multidimensional poverty index MPI. So dalam multidimensi ini dia mengambil kira 3 perkara baru, 3 dimensi baru dalam ni. Dia tidak hanya melihat pendapatan, tetapi dia melihat satu, pendidikan, kedua, kesihatan, dan ketiga ialah well-being ataupun kesejahteraan. Turut ditekankan pentingnya ketelusan di dalam melaporkan insiden kemiskinan dalam negara, memandangkan data berkenaan akan menjadi asas kepada sesuatu polisi, terutamanya yang melibatkan peruntukan bantuan kewangan agar ia sampai kepada kelompok sasar. Beliau mengulas perkara tersebut menerusi temu bual eksklusif bersama Berita RTM di Angkasa Puri. Jumaat lalu, Jabatan Perangkaan menetapkan semula PGK kepada RM2,208 bagi seisi rumah berbanding kadar RM980 yang digunakan sejak 2005. Ia menjadikan jumlah isi rumah kategori miskin bertambah kepada 405,441 orang berbanding 16,653 orang sebelum ini. Baik, 11 individu cedera dalam kebakaran kapal tentera Amerika Syarikat. Paparan lanjut seketika nanti. Al-Hajj ashhurun ma'lumat.
kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Sebelas kelasi cedera dalam letupan kapal tentera Amerika Syarikat di Pengkalan Tentera Laut di California pada hari Ahad. Kejadian berlaku ketika kapal SS Bonhomme Richard itu berlabur di San Diego untuk penyelenggaraan. Letupan mencetuskan kebakaran besar. Berdasarkan video disiarkan media tempatan, asap tebal menyelubungi kapal terbabit dengan sebahagian besar daripada badan kapal itu terjejas. Pasukan penyelamat turut menggunakan bot dalam usaha mengawal kebakaran. Menurut kenyataan rasmi pasukan, ketika kejadian terdapat kira-kira 200 individu di dalamnya. Semua individu tercedera dihantar ke hospital. Sebahagian mereka didapati melecur dan ada daripadanya hampir lemas akibat asap. Ketua Bomber San Diego, Colin Stowell, memaklumkan kebakaran mungkin berlangsung selama beberapa hari. Setakat ini, punca insiden belum dikenal pasti. Perancis dan Britain memeterai perjanjian perkongsian maklumat bagi memerangi kes penyeludupan manusia di Selat Inggeris. Perjanjian ditandatangan Menteri Dalam Negeri Perancis Gerard Damanin dengan rakan sejawatnya dari Britain Priti Patel. Persefahaman membolehkan perkongsian maklumat mengenai kes rentas sempadan itu dengan lebih berkesan. Peningkatan kes penyeludupan manusia di Selat Inggeris memberi masalah kepada kedua-dua negara. Migran melihat Perancis dan Britain sebagai peluang keluar daripada kepompong kemiskinan. Baik, Argentina merekodkan lebih 100,000 kes COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan meskipun pelaksanaan sekatan pergerakan di Buenos Aires dilanjutkan. Argentina kini merekodkan 1,845 kematian dengan 100,153 kes. Hampir 43,000 orang pula telah pulih. Dan dalam masa sama, sekatan pergerakan di kawasan Buenos Aires bakal berakhir Jumaat ini. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih membahaskan langkah sekatan yang akan dikekalkan meskipun perniagaan dan taman tema dijangka akan beroperasi semula. Argentina yang dilanda krisis berada dalam kemelesetan sejak 2018 dan semakin terjejas berikutan wabak COVID-19. Tabung kewangan antarabangsa meramalkan ekonominya akan menyusut hampir 10% tahun ini. Amerika Latin sedang berusaha untuk mengatasi virus itu dengan Brazil, negara kedua yang paling teruk terjejas di dunia, merekodkan lebih 70,000 kematian. Baik, ini berita baru kami terima. Dewan Rakyat sebentar tadi telah meluluskan usul pengosongan kerusi Speaker Dewan yang sebelum ini dipegang Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Menerusi undi belah bahagi, 111 bersetuju, 109 lagi tidak bersetuju manakala 1 tidak hadir. Usul pengosongan itu telah dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Penganjuran Sukan Malaysia Sukma ke-20 menjadi batu loncatan buat Johor untuk menganjurkan acara sukan bertaraf dunia. Perkara itu tidak mustahil kerana negeri terbabit mempunyai kemudahan dan infrastruktur lengkap serta terkini susulan penganjuran Sukma. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad, kemudahan terbabit boleh digunakan untuk penganjuran sukan lain. Ketika ini, infrastruktur di semua venue yang disediakan khusus buat Sukma 97% siap. Baki 3% lagi dijangka sedia digunakan sebelum akhir tahun ini. Kita dah ready, kita dah sedia. Saya rasa Majlis Sukan ataupun pihak kementerian akan menetapkan tarikh sebenar acara sukan ini akan diadakan. Ya. Setakat ini kekal pada tahun depan. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke salah satu venue Sukma ke-20 di Kompleks Sukan Johor. 9 venue lain ialah Stadium Olahraga dan Rugby Mount Austin, Arena Emas, Taman Impian Emas bagi acara pentang, bowling padang, squash dan memanah serta velodrome Johor. Sukma Johor akan berlangsung tahun hadapan di 3 daerah iaitu Johor Bahru, Muar dan Kota Tinggi. Penganjuran melibatkan kos RM468 juta bagi menyiapkan fasiliti berkelas dunia serta naik taraf kemudahan sedia ada. Pemain badminton perseorangan wanita negara akan dibawa ke tahap yang lebih tinggi. Itu sasaran Ketua Jurulatih Perseorangan Wanita yang baharu, Indra Wijaja. Jelas beliau sebaik diberi tanggungjawab, beliau sudah mempunyai program latihannya tersendiri dalam memastikan semua anak buahnya bersedia mengharungi sebarang kejohanan. Pastinya saya punya sendiri program karena setiap coach pasti punya program dan punya planningnya masing-masing. So pastinya saya ada planning dan untuk setiap player pun tak sama punya kebutuhannya. Kejohanan Taipei Open 2020 yang dijadual berlangsung pada 1 hingga 6 September ini merupakan pentas ujian pertama buat jurulatih kelahiran Indonesia itu untuk menilai keberkesanan program dan barisan pemain. Di kejohanan tersebut, beliau menuntut Sonia Chia dan Kisona melakukan yang terbaik buat negara, seterusnya memungut mata kelayakan ke Olimpik. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.